Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in dan mereka yang mencontohi baginda. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya diberikan kita ruang dan peluang untuk hidup sehari lagi di atas muka bumi ini, maka hendaklah kita memperbanyakkan syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah dan melaksanakan sekalian ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada tengah hari yang berbahagia ini saya akan membicarakan berkaitan ahlan wa sahlan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, beberapa hari sahaja lagi Ramadan akan datang kepada kita. Apakah persiapan kita? Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita hendaklah memperbanyakkan berdoa, Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan al-Mubarak adalah bulan yang penuh dengan kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ruang dan peluang yang sekiranya kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada di dalamnya, maka hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila sampainya bulan Ramadan al-Mubarak ini, segala-galanya dilipat gandakan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta kalau kita tidur pun dikira sebagai pahala. Bayangkan kalau kita mempersiapkan diri kita dari awal dengan tilawatul Quran, dengan memperbanyakkan sedekah, dengan memperbanyakkan solat-solat sunat dan sebagainya. Itu adalah ruang dan peluang yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi diri kita. Tahun ini agak berbeza dengan tahun-tahun yang sebelumnya, kerana kita melihat dalam senario semasa Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan virus coronavirus ini, atau dikenali sebagai COVID-19. Jadi kemungkinan besar kita akan menyambut Ramadan tahun ini berbeza dengan Ramadan yang sebelum-sebelum yang pernah kita lalui. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum ni kita bebas untuk memilih masjid mana yang kita rasa selesa untuk berjemaah, surau mana yang mungkin bagi segelintir orang yang pergi surau masjid yang berekon. Begitu juga mungkin mereka ini memilih masjid yang imam-imamnya bacaannya merdu. Atau ada juga segelintir yang memilih masjid surau yang bacaan imamnya yang begitu pantas, cepat habis. Tetapi berbeza dengan tahun ini, Ramadan tahun ini, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ujian buat kita semua, bukan sahaja di bumi Melaka ini, bahkan satu dunia merasai kesannya. Dan apakah kita perlu melaksanakan kewajipan-kewajipan ini? Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Sebenarnya ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, kalau kita melihat dari segi sudut positif, kita boleh melaksanakan amal ibadah ini secara berjemaah di rumah kediaman masing-masing. Mungkin ada orang yang suka untuk solat sekadar 8 rakaat. Kalau didirikan solat tarawih, ada juga yang mengambil kesempatan untuk sepulun-pulunnya, dengan mendirikan 20 rakaat, 40 rakaat dan sebagainya. Ini adalah bergantung kepada diri kita, sejauh mana kita nak merebut ruang dan peluang ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada diri kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan perintah berkurung ini, maka kita sedia maklum bahawasanya segala pergerakan kita terbatas. Jadi hendaklah kita gunakan ruang dan peluang ini untuk kita mendirikan solat berjemaah bersama anak isteri di rumah, membudayakan tadarrus, membaca Al-Quran, iaitu mungkin si bapa sebagai ketua keluarga di rumah boleh menyemak bacaan anak dan isteri. Secara tak langsung kita dapat membudayakan majlis bacaan Al-Quran ini di rumah-rumah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, adakah kami perlu menyanyi untuk menghidupkan suasana rumah kami? Kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, nescaya rumahnya akan dilimpahi dengan nur. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga dikenali sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bayangkan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedia maklum bahawasanya ganjaran untuk kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam satu hadis, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Satu huruf bersamaan 10 hasanah, 10 kebaikan. Jadi dibaca dengan alif lam mim itu 30 hasanah, 30 kebaikan. Jadi bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan kelak segala-galanya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyakkanlah, persiapkanlah diri kita dengan amal-amal soleh. Kalau sebelum ini kita seorang yang malas mendirikan solat fardu berjemaah, jadi gunakan ruang dan peluang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhimpun dalam satu rumah untuk kita mengerjakan solat berjemaah bersama ahli keluarga masing-masing. Seterusnya kita mendirikan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, solat sunat duha, qiyamul lail dan sebagainya. Seterusnya membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita boleh berazam Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Jadi kita berazam, tanamkan niat dan azam kita agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui sebelum ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawasanya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar untuk memberikan khutbah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan amin, amin dan amin. Kemudian selepas selesai solat, para sahabat ini bertanya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika tadi kami mendengar bahawasanya engkau menyatakan, menyebut amin, 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 mengapakah
kamu menyatakan sedemikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika mana aku menaiki tangga mihrab mimbar itu tadi, telah datang malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan aku. Dan malaikat Jibril menyatakan, celakalah bagi mereka yang apabila sampai bulan Ramadan kepadanya dan dia ni tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyatakan amin. Kemudian seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahawasanya malaikat Jibril alaihi salam menyatakan, celakalah bagi seorang lelaki yang ada kedua ibu bapa atau salah seorang daripada keduanya, tetapi dia tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan amin. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan rentetan hadis yang dinyatakan sebentar tadi, bahawasanya alangkah malangnya nasib diri kita apabila sampai kepada kita bulan Ramadan Al-Mubarak, tetapi kita masih lagi tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahawasanya apabila tibanya bulan Ramadan, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu syurga itu terbuka dengan seluas-luasnya dan pintu neraka itu tertutup dengan serapat-rapatnya. Jadi mengapa tidak kita mengambil peluang ini untuk kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui tentang kebesarannya, mengakui tentang kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini. Bukan sekadar untuk berfoya-foya di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka ini mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita perlu sedar hakikat penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita, untuk kita ini mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena semasa yang kita lihat apabila tibanya bulan Ramadan, ramai orang yang mengaku sakit gastrik dan sebagainya. Sedangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam setahun ada 12 bulan. Selama 11 bulan kita makan tak henti-henti, macam-macam yang masuk ke dalam perut kita. Makan, minum, pagi, petang, siang, malam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan berpuasa hanya 1 bulan. Daripada 12 bulan, hanya 1 bulan yang Allah perintahkan kepada kita. Dan perintah ini merupakan satu kewajipan yang sebagai seorang Muslim wajib untuk kita laksanakan. Jadi mengapa kita harus mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencari 1001 alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu saya terkesan dengan kata-kata tuan guru saya yang menyatakan sebab apa apabila tibanya bulan Ramadan, awal Ramadan, orang bersungguh-sungguh. Kita melihat di mana-mana tempat permulaan Ramadan, malam pertama hingga malam 10 Ramadan, kalau didirikan solat tarawih, kita melihat masjid dan surau penuh. Tetapi pertengahannya semakin berkurangan, penghujungnya makin tak ada orang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kerana mereka ini hanya mengenal bulan. Mereka mengenal bulan Ramadan, tetapi mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah, yang memberikan perintah untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah segala pokok dalam kehidupan kita ini adalah
kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang satu terlebih dahulu. Sebagaimana yang dinyatakan, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya perkara pertama kita terlepas pandang, kalau kita melihat dalam rukun Islam ada 5 perkara, iaitu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua berpuasa, yang kedua solat 5 waktu sehari semalam, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat mengeluarkan zakat, dan yang kelima menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Ramai orang buat solat, ramai orang buat puasa, ramai orang buat berzakat dan berhaji, tetapi perkara yang pertama ni ramai yang terlepas pandang, iaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita naik kereta yang manual, kita tak pernah masuk gear 1, kita masuk gear 2, kita masuk gear 3, kita masuk gear 4 dan seterusnya gear 5. Tetapi gear pertama kita tak buat, apa akan jadi dengan gearbox kita? Begitu juga dengan ibadah kita ini, kita sembahyang bagus buat, puasa bagus buat, zakat, haji bagus buat, tetapi ma'rifatullah, tak kenal Allah. Kita takut-takut kerana keislaman kita hari ini adalah Islam baka, Islam keturunan. Jadi sedari kecil kita diajar tentang solat, sedari kecil kita diajar tentang puasa, zakat, haji, menutup aurat dan sebagainya. Tetapi kita mungkin tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih mendalam. Ala kulli hal, sewajibnya perkara yang paling pokok ini, iaitu ma'rifatullah, adalah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan merasakan mujahadahnya, halawatul iman, kemanisan iman dalam kita melaksanakan sesuatu perbuatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita melihat anak-anak kecil yang mendirikan solat sedari awal, kalau kita melihat, kita mengajar mereka, kalau mereka tak solat, kita akan rotan mereka. Tapi sewaktu mereka mendirikan solat sedari kecil, mungkin dalam mindset mereka, kalau aku tak sembahyang, aku akan dirotan. Tidak pernah kita mengajarkan mereka bagaimana untuk mereka solat, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang ada ini, walaupun kita nak membicarakan tentang bulan Ramadan Al-Mubarak, tetapi perkara yang paling pokok yang ingin saya tekankan adalah ma'rifatullah. Kerana kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekalian amal perbuatan yang kita lakukan sia-sia belaka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ada 2 cara. Yang pertamanya dengan kita perhatikan sekeliling kita, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut, sekeliling kita, masyarakat kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, siapakah yang menjadikan ini semua? Adakah kita ini terjadi dengan sendirinya, atau adakah suatu kuasa yang menciptakannya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Tuan Guru saya pernah menyatakan, sekiranya kita melihat di luar rumah kita ada sebatang pokok, adakah yang kita nampak pokok, atau adakah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Sekiranya kita melihat pokok itu adalah pokok, maka dia boleh jatuh syirik kecil. Sampai satu tahap kita nak melihat dalam kehidupan kita ini, bahawasanya kita nampak Allah, Allah, Allah. Dalilnya, sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak perhatikan adanya tanda-tanda kebesaran Allah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saban minggu kita akan ketip kuku kita ini, mungkin setiap hari Jumaat
Kemudian pada minggu yang seterusnya kuku kita akan tumbuh semula. Jadi siapakah yang menumbuhkan kuku kita ini? Adakah kita, tuan badan, yang menumbuhkan kuku kita semua? Tidak, tuan-tuan. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita orang lelaki mungkin akan gunting rambut kita. Kemudian rambut itu akan tumbuh semula. Siapakah yang menumbuhkan rambut-rambut itu semua? Kalau kita duduk di kawasan kampung contohnya, sebulan sekali, sebulan setengah sekali kita akan mesir rumput. Tak cukup dengan tu, kita racun lagi rumput-rumput tersebut. Kemudian apa terjadi? Mungkin rumput tu akan mati seketika. Kemudian setelah berlakunya fenomena alam hujan panas, rumput itu akan tumbuh kembali. Siapakah yang menumbuhkan rumput tersebut? Jadi peredaran masa ini, apa yang berlaku di sekeliling kita ini semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan turun naik nafas kita setiap hari ini adalah dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup sehari di atas muka bumi ini adalah dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena melihat apa yang ada di langit, burung-burung, bulan, matahari, semuanya adalah penciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ciptakan. Kemudian kita melihat saudara mara kita, ibu ayah kita, kita melihat begitu kompleks sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, menjadikan kita dengan keadaan berbagai wajah rupa, paras rupa. Kalau Allah kehendaki, boleh saja Allah menjadikan kita semua satu acuan, muka yang sama, wajah yang sama. Tetapi takut kita pula jadi bosan hidup atas dunia ni. Melihat guru-guru kita sama wajah seperti kita, melihat wajah mak ayah kita sama seperti kita, melihat wajah adik-beradik kita sama seperti kita. Subhanallah. Kalau kita melihat cap jari kita ni, tuan-tuan, setiap orang daripada yang hidup atas muka bumi ini, cap jarinya adalah berbeza-beza. Cap jarinya adalah berbeza-beza. Tak ada seorang pun yang sama cap jarinya. Di situ adalah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya yang kedua, jalan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita mendalami, perlu kita pelajari berkaitan tentang asma' wa sifat. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita duk bacakan, Asma'ullahul Husna. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin sedari kecil kita pergi ke sekolah-sekolah agama, diajarkan tentang menghafaz nama-nama Allah, menghafazkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dari segi kita menghayati itu dalam kehidupan seharian, mungkin ramai daripada kita apabila kita sebutkan, boleh kita bacakan dengan nasyid. Allahu wujud kidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadithi ila al-akhir. Tetapi maksud dia yang kita nak fahamkan, yang nak beritahu pada kita siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Bagaimanakah kita nak beriman, bagaimanakah kita nak patuh, bagaimanakah kita nak percaya kepada tentang sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara-perkara ini perlu kita perhalusi sampai satu tahap, kalau kita betul-betul kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nampak perkara baik maupun buruk, kita nampak Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Sekiranya dalam kehidupan kita, kita rasa kitalah orang yang baik, kitalah yang mampu memberikan sedekah, kitalah yang mampu berdiri tengah malam untuk tahajud dan sebagainya, kita rasa perlakuan tersebut kita yang lakukan, perlakuan tersebut kita atas sebab kita yang rajin untuk berbuat perkara sedemikian, maka sesungguhnya kita masih lagi tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita berkuasa, maka kita boleh menentukan. Contohnya, katakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan hari ini adalah tarikh menjelang kematian kita. Kalau diri kita ni kita punya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh tak kita kata aku tak nak mati hari ini, aku nak mengelak,
Aku nak buat itu, aku nak buat ini. Ada satu kisah berlaku pada zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Kisahnya yang satu hari seorang pemuda ini duduk dalam satu majlis Nabi Sulaiman AS. Dan ketika itu pemuda tersebut melihat ada seorang lelaki yang bengis wajahnya, yang senantiasa memerhatikan pergerakannya. Kemudian dia bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman AS. Dia kata, wahai Nabi Allah, pinjamkan aku awan kau. Kita ketahui bahawasanya pada zaman Nabi Allah Sulaiman AS, Allah mudahkan Nabi Allah Sulaiman menguasai dunia ini. Jin-jin, haiwan-haiwan, semua tunduk patuh kepada arahan Nabi Allah Sulaiman AS. Awan menjadi kenderaan bagi Nabi Allah Sulaiman, bergerak ke sana sini. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemuda tadi tersebut dia minta keizinan pinjam daripada Nabi Allah Sulaiman, pinjamkan awan agar dia dapat bergerak ke satu tempat yang jauh. Dia rasa lihat lelaki yang memandang dia dengan pandangan yang bengis itu menakutkan dia. Lalu Nabi Allah Sulaiman mengizinkannya dan lelaki tersebut pergi satu tempat yang sangat-sangat jauh. Kemudian Nabi Allah Sulaiman mendatangi seorang lelaki yang wajahnya sangat bengis. Kemudian apa dialog antara Nabi Allah Sulaiman dan lelaki bengis tersebut? Nabi Allah Sulaiman AS bertanya kepada lelaki tersebut, siapakah engkau? Lalu jawab lelaki tersebut, dia kata, aku adalah malaikat Israel. Apa tujuan kau datang ke sini? Dia kata, tugas aku adalah mencabut nyawa lelaki tersebut. Tapi aku pelik. Sepatutnya sebagai contoh, aku cabut nyawa dia dekat Afghanistan. Tapi kenapa dia ada dekat area Turki? Contohnya begitu, tuan-tuan. Subhanallah. Rupanya lelaki tadi larikan diri naik awan tadi pergi Afghanistan sebagai contoh. Saya dah tak ingat sangat kisah ni, nama tempat. Lalu lelaki tadi naik awan, melarikan diri sampai ke Afghanistan. Dan malaikat Israel ni tadi pergi cabut nyawa dia dekat tempat yang dinyatakan. Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan dalam Al-Quran berkaitan tentang ajal ini, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal seorang anak Adam itu, Allah tidak akan melewatkannya walau sesaat dan tidak akan mempercepatkannya walau sesaat. Kemudian ayat Quran yang seterusnya yang menyatakan tentang kematian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi kematian itu adalah satu perkara yang pasti. Kita tidak dapat mengelakkan diri kita daripada kematian. Walaupun kita kaya yang bagaimana, kita tak mampu menempah atau melarikan diri kita daripada kematian ini. Itulah juga kalau saya nyatakan tadi, kalau diri kita ni tadi kita rasa tubuh badan ini kita yang empunya, maka ketika mana saat ajal kematian boleh tak kita hindari? Kita hindari diri kita daripada dijemput oleh malaikat Israel ini. Mengelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dan percayalah bahawasanya dunia ini sebagai tempat persinggahan semata-mata. Walaupun terkadang ada di antara kita diuji dengan kemiskinan, kesusahan, kelaparan dan sebagainya, yakinlah itu hanyalah bersifat sementara. Walaupun ada yang diuji dengan kekayaan, kesenangan, yakinlah itu semua adalah nikmat yang diberi pinjam ke atas diri kita, bukan hak mutlak kepada diri kita. Diri kita ini pun merupakan pinjaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak isteri kita merupakan pinjaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita berbangga diri dengan kita mengatakan aku yang buat itu, aku yang buat ini. Jangan kita berasa bangga sekalian kebaikan maupun keburukan yang kita lakukan, kita rasa kita yang buat itu dan buat ini. Semuanya adalah dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak yang tidak lama lagi menemui kita, maka kita bersiapkan diri kita
dengan berlapang dada, dengan rasa seronok nak menyambut ketibaan Ramadan Al-Mubarak. Maka perbanyakkanlah amal soleh. Mudah-mudahan apabila kita tiba kepada bulan Ramadan Al-Mubarak itu, kita berusaha bersungguh-sungguh merebut ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Tujuan untuk kita berpuasa ini adalah untuk kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan sebagai pengakhirannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berdasarkan pemerhatian saya, sebagai seorang muslim, la budda, kita suka tak suka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang saya dapati yang tidak solat, tetapi apabila tiba waktu berpuasa bulan Ramadan, mereka berpuasa. Ramai orang yang apabila saya melihat, alhamdulillah, inilah mungkin ruang dan peluang yang ada, kita dapat berbuka puasa bersama sanak saudara, tetapi alangkah malangnya siangnya kita berpuasa, tetapi apabila selesai kita berbuka puasa, kita duduk di beranda-beranda, kita duduk berbual-bual kosong, kita hisap rokok, kemudian kita tidak melaksanakan solat fardu maghrib. Alangkah malang diri kita apabila kita melaksanakan satu kewajipan, sedangkan dalam masa yang sama kita tinggalkan satu kewajipan yang lain. Jadi sebagai seorang muslim yang sejati, apa sahaja arahan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Jangan ada part yang kita suka kita buat, ada part yang kita rasa malas kita tinggalkan. Sebenarnya sebagai seorang muslim, apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajipan ke atas diri kita untuk melaksanakannya. Wallahu taala alam. Yang sekadar di sini sahaja dahulu penyampaian saya pada tengah hari ini. Panjang umur, mudah-mudahan kita bertemu lagi pada slot-slot yang akan datang. Dan sebagai orang kata, lafaz yang biasa kita dengar apabila sampainya bulan Ramadan, kaum-kaum muslimin akan menyatakan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Apa yang perlu kita lafaz? Jawab balik, Allahu Akram, Allah itu lebih mulia. Ramadan Karim, Allahu Akram. Wallahu ta'ala a'lam. Aquli qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.